Assalamualaikum, anda sedang menonton Sekilas Fakta 11 Oktober 2023 bersama saya Nusyaha Mama Amin. Dua adun Sabah telah memfahamkan laporan polis terhadap Ketua Menteri Haji Jinur berhubung dakwaan berkaitan isu tanah di Kudat. Dalam catatan di Facebook, Adun Sekong alias Sani berkata dia membuat laporan itu bersama Adun Elepura Kelvin Chong. Ahli politik warisan itu berkata laporan tersebut berkaitan isu kambing dan pasir silika di Pulau Balambangan tanpa menyebut butirannya. Ia dipercayai merujuk kepada dakwaan yang tular di media sosial yang menuduh Ketua Menteri itu menyalahgunakan kuasa dalam urusan kelulusan tanah. Semalam Pemuda Warisan memfailkan laporan kepada SPRM mengenai perkara itu. Bagaimanapun, Haji Ji menafikan dakwaan tersebut yang tersebar di Facebook dan mendakwa ia bertujuan mencemarkan reputasinya. Susulan itu, Haji Ji berkata dia telah mengarahkan peguamnya untuk memulakan tindakan undang-undang terhadap dakwaan palsu terbabit. Hantaran di media sosial itu mendakwa terdapat salah laku dalam kelulusan 6 permohonan tanah melibatkan keluasan 968.4 hektar. Haji Ji berkata semua permohonan itu telah melalui prosedur yang diperlukan melalui mesyuarat jawatan kuasa penggunaan tanah LUC dan diproses di pejabat. Mahkamah Rayuan menetapkan 1 Julai tahun depan untuk mendengar rayuan bekas naib Presiden PKR Zuraida Kamaluddin bagi membatalkan perintah membayar 10 juta ringgit kepada parti itu. Yang selepas mahkamah membenarkan tuntutan 10 juta ringgit daripada PKR kerana Zuraida berpaling tadah selepas memenangi kerusi Parlimen Ampang buat kali ketiga pada PRU 14. Peguam Navpreet Singh yang mewakili PKR selaku responden mengesahkan tarikh perbicaraan di Mahkamah Rayuan pagi ini. Zuraida membuat rayuan berhubung keputusan Mahkamah Tinggi di Kuala Lumpur pada 23 Jun lalu yang membenarkan tuntutan 10 juta ringgit daripada PKR terhadapnya. Hakim Akhtar Tahir turut memerintahkan bekas ahli Parlimen Ampang itu membayar kos sebanyak RM50,000 kepada PKR. Ketika perbicaraan pada 29 Mac, Setiausaha Agong PKR yang juga Menteri Dalam Negeri Saifuddin Nasution Ismail memberi keterangan bahawa Zuraida memenangi kerusi Ampang kerana bertanding di bawah tiket parti tersebut dan bukan kerana kekuatan dirinya sendiri. Pada 30 Mac, Zuraida memberi keterangan bahawa dia tidak mengetahui butiran bon 10 juta ringgit itu kerana mendakwa dipaksa menandatanganinya sebelum bertanding. Zuraida bersama 11 ahli parlimen lain diketuai bekas Timbalan Presiden PKR Azmin Ali meninggalkan PKR pada Februari 2020 bagi menyokong Bersatu, UMNO BN dan GPS dalam membentuk Perikatan Nasional. Kejadian yang digelar sebagai langkah Sheraton itu membawa kepada kejatuhan pentadbiran Pakatan Harapan yang mendapat mandat untuk menjadi kerajaan melalui PRU ke-14. Baik, berita seterusnya. Bekas Perdana Menteri Dr. Mahathir Mohamad berkata selama 22 tahun mengetuai kerajaan, tumpuannya kepada keseluruhan negara dan terhad untuk melihat setiap negeri. Namun Dr. Mahathir menjelaskan kini selepas tidak menjadi Perdana Menteri, dia mempunyai banyak masa untuk membantu negeri yang ditadbir oleh PAS. Dalam satu hantaran di Facebook, Mahathir yang berkongsi pertemuannya dengan Menteri Besar Perlis dan Barisan Exco berkata dia juga kini boleh membantu memberi tumpuan kepada hal berkait ekonomi dan pelaburan di SG4. SG4 merujuk 4 negeri di Perintah PAS iaitu Perlis, Kedah, Kelantan dan Terengganu. Sebelum ini, media melaporkan Menteri Besar Terengganu Ahmad Samsuri Mokhtar mengumumkan kerjasama antara mereka dengan Mahathir memainkan peranan sebagai penasihat tidak rasmi berkait urusan pentadbiran dan pelabur asing. Mahathir menjelaskan SG4 tertumpu kepada meningkatkan kegiatan ekonomi dan pelaburan melalui bidang kuasa sedia ada serta sumber dan aset negeri. Sementara itu, mengulas mengenai pertemuan di Perlis, Mahathir berkata negeri tersebut mempunyai kelebihan dan aset yang boleh menjana pertumbuhan ekonomi. Bekas pengerusi Bersatu itu memberi contoh seperti cuaca panas di negeri tersebut yang sesuai untuk projek tenaga solar besar-besaran. Begitu juga dengan tanah-tanah kosong yang terbiar. Mahathir berkata ia sesuai untuk tanaman pokok jati yang bernilai tinggi.
Bekas ahli Parlimen Langkawi itu menyatakan keyakinan SG4 dapat meningkat pelaburan dan akhirnya dapat memberi manfaat kepada pembangunan yang akan dinikmati rakyat negeri itu. Setiausaha Agung DAP Anthony Loke yakin Ketua Menteri Pulau Pinang Chow Kang Yeow seorang pemimpin yang telus. Loke juga yakin Chow akan menjelaskan penjualan tanah milik Perbadanan Pembangunan Pulau Pinang PDC kepada sebuah syarikat pembinaan bukan hanya kepada media tetapi di DUN. Chow adalah naib pengerusi DAP Kebangsaan dan pengerusi DAP Pulau Pinang. Kontroversi timbul susulan laporan bahawa tanah seluas 226 hektar milik agensi kerajaan negeri dijual kepada syarikat pembinaan UMECH Construction Sendirian Berhad secara rundingan terus pada April lalu. Chow kemudian tampil mempertahankan penjualan tanah itu untuk membangunkan sebuah taman perindustrian dengan alasan kekurangan minat ke atas tanah tersebut dengan jawatankuasa kecil PDC membenarkan penjualannya. Mengulas lanjut, Loke juga yakin Chow akan memberikan kerjasama penuh sekiranya jawatankuasa kira-kira Wang Negara PAC Pulau Pinang menjalankan siasatan. Mengenai penjelasan Chow sebelum ini yang berkata penilaian wajah telah dijalankan dengan teliti, Loke berkata Ketua Menteri itu perlu menjelaskan isu tersebut kepada rakyat. Loke berkata demikian semasa sidang media selepas menghadiri Majlis Perasmian Mesyuarat Khas Kesatuan Keretapi Tanah Melayu RUM ke-15 di Kuala Lumpur hari ini. Baik, dalam perkembangan lain, Polis Pahang telah merakam percakapan Menteri Besar Kedah Muhammad Sanusi Mat Noor difahamkan berhubung kenyataan yang dibuat semasa sesi ceramah sehari sebelum penamaan calon bagi PRK Pelangai. Ketua Polis Pahang Yahaya Othman berkata, keterangan Sanusi direkodkan di Balai Polis Mancis Bentong pada 7 Oktober lepas. Susulan terdapat 2 laporan polis dibuat terhadapnya berhubung isi kandungan ceramah pada 22 September itu. Menurut Yahaya, setakat ini seramai 5 individu telah diambil keterangan dan siasatan lanjut masih dijalankan sebelum dirujuk ke Pejabat Timbalan Pendakwa Raya. Siasatan terhadap Sanusi menurut Yahaya dibuat mengikut Seksyen 4 Akta Hasutan 1948, Seksyen 233 Akta Komunikasi dan Multimedia 1998 dan Seksyen 4A Akta Kesalahan Pilihan Raya 1954. Yahaya ditemui media selepas Perhimpunan Bulanan Polis Pahang di IPK Pahang di Kuantan. Dalam perkembangan lain, Yahaya berkata laporan bedah siasat terhadap pendaki warga India Nandan Suresh Nadkarni yang ditemui maut selepas mendaki Gunung Jasa di Cameron Highlands sebelum ini mengesahkan mangsa mengalami hipotermia. Sebelum ini, mangsa dilaporkan hilang sejak 22 September semasa melakukan aktiviti mendaki di Trail 10 Gunung Jasa seorang diri dipercayai tersasar dari laluan asal semasa turun dari puncak bukit sehingga tersesat melepasi sempadan Perak. Sementara itu, Menteri Besar Kedah Muhammad Sanusi Mat Noor hari ini memberi tempoh 24 jam kepada media dan pemilik akaun media sosial untuk memadam hantaran yang memberi gambaran seolah-olah kerajaan negeri terlibat dalam skandal beras tempatan bernilai RM100 juta. Sanusi menegaskan sekiranya gagal berbuat demikian, pihaknya akan mengarahkan pasukan peguam untuk memulakan tindakan undang-undang terhadap semua pemilik akaun yang dikenal pasti. Bila berlaku ketidakcukupan beras tempatan di pasaran, berlaku kenaikan harga beras import dan ketidakcukupan stok beras tempatan di pasaran, mereka akan cari scapegoat, kambing hitam, siapa nak dipersalahkan. Oleh kerana kebanyakan padi dan beras ni ditanam di Kedah, maka mata orang ramai tertumpu di Kedah. Maka diberatkanlah. Selain itu seolah-olah Kedah ni gagal dalam kawal selia padi dan beras. Sebenarnya semua tu di bawah bidang kuasa kerajaan persekutuan, terutama Kementerian Pertanian dan Keterjaminan Makanan. Dalam satu laporan oleh beberapa akhbar kemarin diberitakan ada satu skandal anak syarikat kerajaan negeri, kononnya lah, gagal supply beras tempatan dalam satu kontrak yang bernilai 100 juta.
Kononnya laporan itu keluar pada SPRM dan dilontarkan ke tengah-tengah masyarakat tanpa penjelasan yang sewajarnya. Laporan tergantung. Seolah-olah peristiwa itu berlaku kemarin. Padahal ia telah berlaku 2016. Tahun 2016 tu saya duk pikul beras sungguh lah. Tapi di kamp pelarian tu. Saya pada masa tu buat humanitarian mission di kawasan-kawasan bencana. Memang saya duk pikul beras masa tu. Tapi di tempat lain lah. Saya pun tak ada adun lagi pun. Jadi bila lontaran itu dikeluarkan, atas kehendak siapa saya pun tak tahu. Gairahlah spekulasi di Bena seolah-olah punca ketiadaan beras tempatan di Kedah ni, punca dia Sanusi. Sorok beras. Kan? Itu spekulasi yang cuba dibina oleh netizen ataupun cyber trooper. Saya pun akan bagi mereka nipu pula atas petikan-petikan yang dibuat berdasarkan laporan tu. Mereka telah menyerbu tak pakai helmet. Dalam serbuan tak pakai helmet ni saya akan buat balasan kerana mereka telah memburukkan kerajaan negeri. Seolah-olah perkara itu disebabkan oleh kerajaan negeri, maka beras tempatan tak ada. Orang-orang yang tidak memakai helmet ketika membuat serbuan di media sosial akan diburu. Saya beri masa 24 jam untuk menarik balik posting-posting mereka yang memberi gambaran bahawa skandal beras tempatan ini ada kaitan dengan kerajaan negeri Kedah, anak syarikat kerajaan negeri Kedah ataupun pemimpin-pemimpin kerajaan negeri Kedah. Dalam tempoh 24 jam, sekiranya posting itu tidak ditarik balik, dipadam, kita akan arahkan pasukan peguam memburu semua pemilik akaun itu untuk kita ambil tindakan mahkamah. Termasuk kepada akhbar-akhbar yang membuat laporan tergantung, memberi gambaran yang salah kepada orang ramai. Termasuk kepada wartawan-wartawan yang menulis berita itu. Termasuk kepada syarikat akhbar yang menerbitkan berita itu. Kepada orang yang memanjang-manjangkan berita yang tidak benar itu. Supaya menjadi satu pengajaran kepada orang ramai. Kalau nak menyebarkan sesuatu berita, menyampaikan sesuatu maklumat, mestilah maklumat yang penuh, yang memberi maklumat yang lengkap dan berdasarkan kepada prinsip keadilan kepada pihak-pihak yang terbabit dalam berita seperti itu. Sebelum ini, media melaporkan SPRM memulakan siasatan kepincangan dalam pengedaran beras negara selepas berjaya membongkar kegiatan penipuan pembekalan 28,000 tan beras bernilai RM100 juta di Kedah. Difahamkan kegiatan penipuan di Kedah itu terbongkar apabila SPRM mengesan berlaku aktiviti mencurigakan dan berunsur rasuah membabitkan satu syarikat yang mendapatkan kontrak pembekalan beras daripada sebuah syarikat pertanian milik kerajaan negeri bernilai lebih RM100 juta setahun, kira-kira 7 tahun lalu bagi pembekalan beras di Semenanjung Malaysia. Sementara itu, Ahli Parlimen Sungai Petani Dr. Muhammad Taufik Johari memfailkan usul tergempar di Parlimen bagi membahaskan isu penyorokan beras putih tempatan susulan tindakan pihak berkuasa menyita sebuah kilang beras di Kedah semalam. Jadi di sini saya ingin membacakan usul yang dibawa oleh saya, iaitu di bawah Peraturan 18.1 bahawa Dewan yang bersidang pada hari ini membincangkan isu penyorokan 180 metrik beras bergrade super special tempatan 5% atau beras putih tempatan BPT bernilai RM405,000 yang dijumpai dan disita di sebuah kilang beras di Kedah pada 9 Oktober 2023. 180 ya. Sangat-sangat banyak. Dan ini bagi saya ini adalah perkara tertentu kerana isu kekurangan beras ini telah berbulan lamanya. Isu ini telah timbul dan terdapat beberapa faktor yang disyaki, salah satunya adalah penyorokan beras. Dan hal ini telah terbukti dengan dijumpainya ada penyorokan beras. Dan yang kedua adalah isu ini perlu disegerakan. Kenapa? Kerana isu penyorokan beras yang didedahkan ini memerlukan penjelasan yang penuh daripada pihak berwajib dan perlu dibahaskan di dalam Parlimen.
dan kita perlu rungkai siapakah yang bertanggungjawab di dalam jenayah ini. Dan isu ini adalah berkepentingan orang ramai kerana isu ini telah pun menjejaskan makanan ruji rakyat Malaysia. Dan bagi saya, siapa pun pelaku ini, janganlah mengambil kesempatan dalam kesempitan. Rakyat sekian merana kini, dan ini adalah satu pengkhianatan terbesar yang dilakukan oleh pihak yang berkenaan. Dan saya harap pihak berwajib dapat mengambil tindakan segera dan parlimen ini menjadi medan untuk kita berbahas dan merungkai isu sebenar, dan saya harap lebih ramai ahli-ahli parlimen yang menyuarakan perkara ini. Dan saya hadir daripada Parlimen Kawasan Sungai Petani, Parlimen Kedah, dan ini menjadi tanggungjawab saya untuk membawa isu ini kerana isu ini amat-amat dekat dengan hati saya dan ini telah pun menyebabkan kerugian rakyat negeri Kedah dan pengkhianatan yang dilakukan oleh pelaku. Dalam pada itu, seorang ahli Parlimen PN menuntut Muhammad Sabu meletakkan jawatannya sebagai Menteri Pertanian dan Keterjaminan Makanan. Ahli Parlimen Tanjung Karang Zulkaf Peri Hanapi yang membuat kesan itu mendakwa Muhammad gagal menangani isu bekalan telur mentah dan beras putih tempatan ketika ini. Jadi lantikan menteri perlulah seorang yang betul-betul educated, berketerampilan, berwawasan dan mampu berfungsi sebaiknya dalam apa jua situasi. Tuan Yang di-Pertua, ketua parti bukanlah kriteria yang melayakkan secara automatik seseorang itu untuk diangkat sebagai menteri. Ini jelas dengan kegagalan Kementeri Pertanian dan Keterjaminan Makanan yang kelihatan dipandu dan bukan memandu kementeriannya. Ini terselah dalam isu telur dan sekarang isu beras putih tempatan. Jadi saya memohon maaf dan dengan penuh takzim menyeru Kota Raja untuk meletakkan jawatan menteri ataupun yang amat berhormat PMX perlulah menggantikan beliau dengan seorang menteri yang lebih berkelayakan bagi menerajui kementerian penting ini dan sekaligus menyelesaikan isu makanan rakyat ini. Tuan Yang di-Pertua. Seterusnya ikuti kandungan berjenama yang dibawakan khas oleh Kini Halal. Kini Halal dan Halal Integrated Platform HIP yang dibawakan oleh Halal Development Corporation telah memeterai memorandum persetujuan MOA bagi menjalankan kerjasama untuk menyebar luas naratif dan informasi tepat serta menarik bagi membangunkan dan menyebar luas kandungan perihal industri halal. In the past, when we talk about, bila kita bercakap berkenaan dengan halal ni, dia memang ramai yang akan tengok okey ni persijilan saja. So, jadi kita sebenarnya bila kita dalam HDC ni itself, kita tengok halal ni is bigger than that. Persijilan adalah salah satu sahaja elemen daripada bisnes halal ni lah. So maknanya selepas ni kita kena tengok dari segi financing, marketing dan lain-lain. So itu sebabnya bila ada Kini Halal ni, kita boleh jadikan benda ni sebagai satu platform untuk kita talk from the perspective of industry. Kita tak nak fokus on halal sahaja, halal certification sahaja, tetapi apa-apa yang berkaitan dengan halal tu kita kena sama-sama masukkan dalam konten ni supaya semua lebih well educated lah. Usaha kolaboratif ini penting bagi meningkatkan kesedaran dalam kalangan pengguna dan pemain industri halal demi merancangkan perusahaan halal selari dengan Pelan Indo Industri Halal 2030 HIMP 2030. Selalu kita orang dengar SME ni mengeluh, diorang susah nak dapatkan info halal dekat satu tempat yang mudah untuk diorang rujuk lah. Kita orang akan bekerjasama dengan Shopee untuk hasilkan lebih banyak konten halal supaya semua pengusaha industri halal kat Malaysia ni dapat jadikan Kini Halal ni the go-to halal channel dekat Malaysia ni. Inisiatif dan kerjasama antara Kini Halal dengan HIP beraspirasi untuk menyiapsiagakan peniaga halal tempatan untuk terus berkembang ke peringkat global. Berikut beberapa lagi ringkasan berita untuk hari ini. Sekian sahaja daripada saya, Nur Syihah Muhammad Amin, untuk Sekilas Fakta.
Untuk lebih banyak berita, anda boleh melayari kinitv.com. Anda juga boleh mengikuti kami di Instagram, Twitter, YouTube dan Facebook. Salam hormat dan jumpa lagi.